Pendidikan yang berkualiti dan akses yang meluas merupakan asas penting untuk pembangunan sesebuah negara. Namun, satu isu serius yang melanda sistem pendidikan Malaysia adalah keciciran dalam pendidikan. Masalah ini mempunyai impak yang serius dan meluas kepada pelajar, keluarga, masyarakat dan negara secara keseluruhan. Jika perkara ini tidak dibendung, ia boleh memberi kesan negatif terhadap perkembangan akademik pelajar, pembentukan kemahiran sosial dan perkembangan holistik mereka. Ia juga boleh menjejaskan motivasi pelajar, minat dalam pembelajaran dan keupayaan mereka untuk mencapai potensi penuh. Jadi, semua pihak haruslah berganding bahu bagi membendung masalah ini daripada terus berleluasa. Seterusnya, mari kita lihat video ini. Saya Ahmad, watak utama. Oi, apa tu? Saya kawan baik Ahmad. Kami geng. Cikgu, saya tak faham lah. Saya cikgu. Assalamualaikum. Saya sebagai guru kaunselor di sekolah. Baru balik. Saya sebagai ayah kepada Ahmad. Okay, Assalamualaikum semua. Dah ada dah ke? Dah, cikgu. Okay, hari ini saya tak ada buat sesi pembelajaran. Hari ini saya akan buat kuis terkejut terkempak. Saya bagi masa dalam setengah jam je untuk jawab. Lepas tu saya akan ambil balik. Jawab ya? Subjek apa ni cik? Sejarah. Takkan awak jemput? Subjek betul ni? Sejarah mungkin berulang. Yang lain tak tolong senyap ya, saya nak tanda. Okey, saya dah dapat dah markah semua. Alhamdulillah ramai yang dapat markah tinggi. Tapi buku cerita dimaklumkan ada seorang saja yang dapat markah paling rendah antara korang. Siapa cikgu nak tahu? Yang orangnya adalah Ahmad. Amat baik tu. Mantap, memang kau lah idola ni. Jangan seronok sangat ai. Saya nak awak ajar Amar nanti. Asyik saya je. Ayah Nia, makan kuis hari tu. Apa yang awak ni dapat? Banyak turun lah ni. Tahu tak berapa susah saya nak bagi awak belajar? Keluarlah dari rumah. Aku tak nak tengok muka awak lepas ni. Aduh, Kenapa ni, Mak? Tak adalah. Cikgu marah aku. Lepas tu bapak aku marah aku. Kena buli lagi. Gagal sebab gagal tu. Serius lah? Apa? Nanti aku tolong kau. Ahmad, jom kita buat kerja tadi. Siapa datang sebelah? Apa? Cukup dulu ni. Sedap. Saya ada kerja nak cerita. Dah makan dah? Dah. Jadi awak hanya kita nak cerita tentang apa saya Ahmad. Amal yang ni, dia sekolah terlambat ni. Sekolah sekali. Dia kena pengawal. Okay, saya dah dengar cerita kamu. And then bila saya dengar balik, tak apa lagi. Saya akan usahakan, saya akan bercakap dengan cikgu, dengan ibu apa dia. Wah, kita akan selesai masalah ni. Terima kasih Aziz beritahu pasal Amal tu. Saya akan si Imam Ayat. Okay? Selamat balik. Thank you. Okay, masuk. Assalamualaikum. Salam. Duduk. Saya ada. Dengar mereka duduk nak jumpa saya. Cikgu Ayat tahu kenapa saya panggil cikgu? Kenapa? Sebab kan dia tentang Amak, student cikgu. Saya dengar ada beberapa report dia ada kena bully dan dia kena tak baiklah sebab cikgu pun ada buat dia tak silap saya. So saya nak dengar daripada cikgu, betul ke? Betul. Saya
mengaku itu salah saya. Sebab saya cakap dekat semua kawan-kawan dia, depan kawan-kawan dia yang dia dapat markah rendah. Sebenarnya saya time tu niat saya hanya nak bagi kesedaran dekat Amar tu supaya dia usaha lebih lagi untuk sama-sama naik dengan kawan-kawan dia untuk dapat markah yang lagi bagus. Tapi dalam pandangan saya sama, saya tak terfikir waktu tu yang tindakan saya tu sebenarnya memalukan dia, merendahkan dia. So cikgu dah tahu tindakan cikgu tu tak berapa bagus, and then kita pun tak nak ya Amar tercicir daripada pelajaran dia. So saya harap kita sama-sama dapat memperbaiki diri kita dalam sesi pembelajaran kita dengan di luar pelajaran kita. Okay, thank you. So saya harap cikgu pun akan berubah. Dan saya ada dengar daripada beberapa cikgu lain berkenaan Amar, dia ada cakap yang Amar ni ada masalah keluarga. Jadi saya harap pihak kita dapat mungkin bagi apa nasihat dekat parents dia orang, parent Amar. InsyaAllah saya akan berjumpa dengan parents Amar dan bercakap dengan Amar sendiri tentang kes ni. Terima kasih cikgu. Saya harap cikgu boleh berubah. Okay. Terima kasih. Take care. Ya. Waalaikumsalam. Masuk dulu. Di rumah Amar ke? Ya betul Encik. Saya ni cikgu kaunselor kat sekolah dia. Oh ya ke Encik? Boleh saya masuk? Boleh, Boleh ya? Encik. Assalamualaikum. Saya nak bercakap tentang Amar. Boleh Encik dulu. Boleh ya? Okay. Ni pasal Amar. Saya dengar kat sekolah dia ada macam orang bully dia. And then dia punya result quiz tak berapa baik. Dan saya dengar cikgu dia pun ada buat hal dengan dia hari tu. Dan ada cakap lah dengan Cik pun ada macam marah-marah ke? Ya betul Encik. Ada saya rasa kita janganlah macam tu Cik. Walaupun dia tak berapa pandai dalam pendidikan dia, saya rasa di dalam sukan dia sangat aktif. Ya betul Encik. So saya rasa kita boleh maybe masukkan dia ke sekolah sukan ke, jadikan dia atlet negara. Sebab saya rasa kalau kita selalu marah dia akan jadi, dia akan mental, dia akan rasa depression, dia rasa nak bunuh diri ke nanti. Betul Encik. Sebab saya pun rasa marah, kecewa Encik. Sebab saya pun berapa korban untuk hantar dia belajar, sanggup juga. So tapi dalam pelajaran dia macam teruk sangat Encik. Sebab tu saya tak boleh sangat tak boleh terima sangat marah tu. Tak boleh satu dengan Encik sebab Amar tu adalah anak Encik juga. Kalau kita selalu marah dia, apa orang panggil tough love, tapi where's the love? Itulah. So saya harap Encik akan lebih sayang dia dan prihatin lah tentang dia. Sebab kita pun ada tanggungjawab sebagai seorang ibu apa, seorang guru. Okay. So saya harap saya punya datang saya ni tak mengganggu Encik lah. Okay. Terima kasih Encik. Terima kasih Encik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam video tadi, best kan? Okay. Saya akan teruskan dengan pembentangan. Jadi, nama saya Muhammad Fazil Ahmad. Kami daripada kumpulan 7. Kumpulan saya terdiri daripada Ayu Syuhada, Nur Ain Iklimah, Muhammad Azib Aiman, Daniel Husni dan Tanas Al-Hakim Manimaran. Baiklah. Sekarang, kami akan membentangkan tentang nilai etika, punca dan langkah mengatasi dari isu ini terus berleluasa. Sebelum itu, saya akan menerangkan misi kami, kenapa kami membuat rujukan tentang isu ini. Misi yang pertama, kami ingin menyedarkan semua pihak tentang padah jika isu ini terus berlaku. Misi yang kedua, meningkatkan potensi pelajar Indonesia. Dan yang terakhir adalah menaikkan pendidikan negara ke persada antarabangsa. Jadi, kalau ingin tahu lebih lanjut, saksikanlah video ini. Hari ini saya akan bercerita tentang nilai etika dan berkaitan dengan keciciran pelajar dalam pendidikan. Dalam pendidikan, kita harus faham terdapat setengah pelajar yang tercicir disebabkan pelbagai sebab. Tapi dengan nilai-nilai etika ini, kita dapat membantu mereka. Antara nilai yang dapat membantu mereka adalah sifat prihatin. Prihatin merujuk kepada perasaan simpati dan empati serta kepedulian terhadap individu yang tercicir dalam pendidikan mereka.
Nilai ini menekankan pentingnya menyedari kesukaran dan cabaran yang dihadapi oleh pelajar tersebut. Dengan mempraktikkan nilai prihatin, kita boleh berusaha untuk memberi sokongan dan bantuan kepada pelajar yang mengalami keciciran pendidikan. Seterusnya, yang kedua, keadilan. Keadilan melibatkan memberi perlakuan yang saksama dan adil kepada semua pelajar, termasuk yang mengalami keciciran. Ini bermakna tidak memihak kepada atau mendiskriminasi pelajar berdasarkan faktor seperti latar belakang sosial mereka, bangsa, agama dan keupayaan mereka dalam pendidikan ataupun tahap pendidikan mereka. Nilai keadilan menegaskan pentingnya memastikan semua dari segi pendidikan, layanan guru kepada student adalah setara untuk mencapai kejayaan dalam pendidikan. Seterusnya, tanggungjawab. Tanggungjawab merujukkan kepada kesedaran dan komitmen untuk bertanggungjawab terhadap tindakan dan keputusan kita sendiri. Dalam konteks keciciran pelajar, tanggungjawab merangkumi tanggungjawab individu, institut pendidikan, masyarakat dan kerajaan. Setiap individu termasuk ibu bapa, guru, pentadbir sekolah dan masyarakat secara keseluruhannya perlu memainkan peranan aktif dalam mengatasi masalah keciciran pelajar. Dalam menjalankan nilai-nilai etika ini, kerjasama dan komunikasi yang berkesan antara semua pihak yang terlibat adalah penting. Okey, itu sekian daripada saya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan punca. Terdapat pelbagai punca atau faktor yang menjadi sebab berlakunya isu ini dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya para pelajar lah. Okey, yang pertama ialah faktor sosio-ekonomi keluarga. Okey, berkenaan dengan sosio-ekonomi keluarga, terdapat dua perkara. Yang pertama ialah kewangan, masalah kewangan yang berlaku dalam keluarga tersebut, dan yang kedua ialah hubungan yang tidak baik dalam kalangan keluarga itu. Yang faktor yang kedua ialah faktor personaliti pelajar. Bila disebut berkenaan dengan personaliti, semestinya terdapat pelbagai ragam pelajar lah, dan antaranya memang ada yang tiada langsung kemahuan untuk belajar, dan ada juga yang memang lemah dalam pembelajaran. Dan disebabkan oleh kekurangan tersebut, mereka ini berasa tiada keyakinan, terutamanya seperti tiada keyakinan untuk bertanya sekiranya dia tidak faham berkenaan dengan apa yang diajar. Dan banyak lagi lah contoh-contoh lain. Faktor yang ketiga ialah faktor luaran. Faktor luaran ini merujuk kepada masyarakat sekeliling. Masyarakat yang mengambil isu ini sebagai isu yang remeh dan sampaikan ada yang bersifat menjatuhkan. Sedangkan kita sebagai masyarakat seharusnya menyediakan lingkungan yang saling membantu, prihatin antara satu sama lain. Dan itu saja. Terima kasih. Antara langkah-langkah mengatasi yang boleh kita lakukan ialah yang pertama, kita boleh meningkatkan kesedaran ibu bapa, di mana ibu bapa perlu sentiasa memberi galakan dan dorongan buat anak-anak untuk sentiasa berjaya dan mencapai kejayaan dalam pendidikan. Hal ini dikatakan mampu mengelak masalah ini kerana pelajar akan lebih, atau anak-anak mereka akan lebih bersemangat untuk belajar kerana mempunyai corak pemikiran yang mana ilmu itu penting dalam kehidupan. Yang kedua ialah kita perlu meningkatkan mutu pendidikan negara, di mana pelan pendidikan negara yang sentiasa relevan dari masa ke masa perlu dilaksanakan supaya semua golongan mampu mendapat akses kepada pendidikan dan mampu menerima pendidikan yang selaras dengan kaedah pembelajaran di negara-negara lain. Hal ini mampu mengelak isu keciciran pelajar. Yang ketiga ialah kita perlu memastikan dan memelihara hubungan antara guru, pelajar dan penjaga. Kerana hubungan ini penting untuk memastikan tahap penguasaan dan perkembangan pelajar sentiasa diawasi dari masa ke masa. Hal ini mampu mengelakkan risiko keciciran pelajar kerana setiap pelajar itu dinilai dari setiap aspek. Kesimpulannya, ilmu itu harus sentiasa dicari, bukan hanya dinanti, dan ilmu itu juga boleh dipelajari dari kesilapan atau pengalaman yang pernah dilakukan selama ini. Hal ini kerana ianya dapat membantu membentuk jiwa insan yang lebih baik, penuh dengan nilai-nilai etika atau nilai murni yang positif, dan pastinya jika semua mengamalkannya, ia akan
memberi impak kebaikan yang besar dalam sesebuah masyarakat dan juga negara. Oleh itu, marilah bersama-sama kita berusaha secara berterusan dalam melahirkan persekitaran dan pemikiran yang sihat positif supaya isu seperti keciciran dalam pendidikan ini dapat dibendung. Sekian, terima kasih.